أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan salat Jumaat dan seterusnya kita beriktikaf di dalam masjid ini, dan insya-Allah kita akan sambung dalam beberapa minit, insya-Allah dalam lebih kurang setengah jam lah tuan-tuan ya, tazkirah selepas Jumaat ini. Insya-Allah pada petang ini ana nak berkongsi dengan tuan-tuan semua sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tukhidha al-fai'u duwalan. Yang pertama Nabi kata, kita berada di akhir zaman ini, antara tandanya apa dia? Idza tukhidha al-fai'u duwalan, apabila harta al-fai'u dalam bahasa Arab dengan mana harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang didapati tanpa peperangan dipanggil al-fai'. Ghanimah itu harta rampasan perang yang kita dapat setelah berlakunya peperangan. Tetapi istilah al-fai'u ini dengan bermaksud amwalul muslimina amatan, harta orang Islam secara umumnya. Bahasa mudahnya lagi, harta negara, harta kerajaan, harta rakyat. Nabi kata apa? Idza tukhidhal fai'u duwalan, apabila harta kerajaan, harta negara itu duwalan. Duwalan dengan bermaksud diberikan kepada orang-orang tertentu, puak-puak tertentu, geng-geng tertentu. Dan ini berlaku di negara kita. Kes-kes yang berlaku di mahkamah, yang dibicarakan di mahkamah, yang tuan-tuan semua sedia maklum, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sedang berlaku, dan na'udzubillah min dzalik akan berlaku lagi. Kemudian Nabi sebut lagi antara tanda kita ni berada di akhir zaman, nak kiamat, wal amanatu maghnaman, dan apabila orang menganggap amanah, jawatan sebagai maghnam, maknanya harta rampasan perang. Orang berebut nak pegang jawatan, berebut nak pegang amanah. Sedangkan jawatan ni tuan-tuan bukan benda yang sepatutnya kita rebut, bahkan sepatutnya kita jauhkan diri kita daripada sebarang jawatan. Sebab apa? Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang bawahannya. Kita di hari akhirat besok tuan-tuan, belum soalan tentang anak kita, belum soalan tentang isteri kita. Itu kalau bini pertama. Kalau bini kedua lain soalannya. Bini ketiga, bini keempat lagi pening kepala, kau tahu. Cukuplah kalau Allah Ta'ala tanya soalan berkenaan dengan nikmat mata. Berapa lama kau gunakan mata untuk baca Al-Quran? Berapa lama mata kau gunakan untuk belajar?
Berapa lama mata kau digunakan untuk tengok benda-benda mengarut dan sebagainya. Soalan tu pun confirm tak lepas, tuan-tuan. Confirm tak lepas. Belum soalan telinga, soalan mulut, tangan dan sebagainya. Sebab itu, orang yang ada jawatan ni, tuan-tuan, dia akan menyesal besok di hari akhirat. Apabila seorang sahabat Nabi meminta jawatan, "Ya Rasulullah, kenapa si fulan bin si fulan kau bagi jawatan ke dia, sedangkan aku kau tak bagi? Dia nak jawatan." Maka Nabi kata apa? "Innaha lanadamatun wa innaha la khasaratun amam Allah yaumil qiyamati." Sesungguhnya amanah jawatan ini merupakan penyesalan, kekesalan, kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan jawatan, dia tak minta, dia tak pernah lobby, dia tak pernah berangan, tapi orang bagi dekat dia, "Ambillah, insya-Allah kamu layak. Kami lihat kamu layak, insya-Allah." Kalau macam tu, tak apa, dibenarkan. Dan insya-Allah Allah Taala tolong dia. Tapi kalau orang ni, tuan-tuan, terhegeh-hegeh nak jawatan, melobi nak jawatan, orang macam ni Allah Ta'ala takkan bantu dia. Nabi sebut dalam hadis, "Innana la nu'til amanata liman talabaha aw liman harasa 'alaiha." Nabi kata, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami takkan beri jawatan amanah ini kepada orang yang beria-ria nak jawatan, kami takkan bagi. Kemudian antara tanda kita berada di akhir zaman, wazakatu maghraman. Apabila bayaran zakat itu dianggap sebagai merugikan. Bayar zakat tu rugi. Kan? Aku bisnes payah-payah, kumpul duit banyak-banyak, takkan nak bayar zakat. Rugi. Ya. Zakat ni, tuan-tuan, saya teringat kata-kata Syekh Quraim hafizahullah. Dia kata, zakat ni harta yang dah buruk, harta yang dah tak elok dalam harta kita yang mesti dikeluarkan. Contoh dia kata, kita beli buah satu kotak, dalam kotak tu ada buah apple ke pelam ke apa-apalah. Tiba-tiba dalam banyak-banyak buah ni, tuan-tuan, ada buah dah buruk, dah nampak dah macam ada bakteria dah berulat. Kita biarkan buah tu, kita tak ambil, tak keluarkan. Kita biarkan. Nanti, tuan-tuan, bakteria yang ada dekat buah yang dah buruk tu akan berjangkit kepada buah-buahan yang lain dan akan merosakkan satu kotak buah-buahan itu. Itulah ibarat mudah bahasanya zakat. Zakat, bila dah sampai haul dia, nisab dia, itu bukan hak kita, kena keluarkan segera. Jangan biarkan dalam harta kita. Nanti dia merosakkan harta kita. Na'udzubillah min zalik. Berlakulah kecurian harta benda kita. Rumah kena musibah, orang rompak, terbakar, penyakit dan sebagainya. Maka bila sampai waktunya, keluarkan zakat. Tapi Nabi kata di akhir zaman, orang beranggapan zakat itu maghraman, merupakan satu kerugian. Wa ta'allumu li ghairi din. Dan antara tanda kita berada di akhir zaman, apabila orang menuntut ilmu bukan kerana agama, menuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi menuntut ilmu kerana apa? Kerana nak pegang sesuatu jawatan. Menuntut ilmu kerana apa? Nak supaya bila bekerja nanti dibayar dengan gaji yang lumayan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma rzuqna al-ikhlasa wa sidqa ma Allah. Kami masa kecil-kecil belajar pondok dulu, almarhum tuan guru saya pesan. Dia kata, mu dah besar nanti jangan, dia orang Terengganu tuan. Dia kata, mu dah besar nanti jangan makan gaji yang khajaang, dia kata. Dia tak bagi. Kita tak dibenarkan makan gaji ni. Sebab apa dia kata? Banyak syubhat. Lepas tu dia kata, bila kita belajar bukan kerana Allah, itu yang bahaya sangat-sangat tu, tuan-tuan. Jadilah ulama usu', ulama yang jahat. Memang ada orang yang memang dia belajar, tujuan dia bila dapat BA, gaji dia lain. Bila sambung lagi master, gaji dia lain.
sambung PhD, of course, gaji dia lain. Lepas tu dapat profesor, gaji dia lain. Ada pula datuk, lagi lain. Ada pula masyhur. Gitu tuan-tuan semua. Tapi bukan bermaksud salah nak belajar, tak salah. Bagus. Sambung BA-nya, masternya, PhD-nya, profesornya, tak ada masalah. Tetapi masalahnya apa? Innamal a'malu binniyati. Niat kita tu perlu diperbaharui. Sebab tu tuan-tuan, ulama dulu kata, diorang nak jaga niat ni 30 tahun. 30 tahun nak jaga niat supaya kerana Allah. Maka Nabi kata di akhir zaman, orang belajar bukan kerana agama, bukan kerana Allah, tetapi nakkan kepada habuan dunia. Hantar anak masuk tahfiz dengan harapan supaya apa? Besok anak aku dah besar, boleh jadi imam masjid besar. Boleh dijemput jadi imam tarawih, dibayar ribu-ribu. Kalau macam itu niatnya, rugi kita, na'udzubillah min zalik, rugi kita. Sebab tu kena ingat, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tak silap anak, Imam Ahmad bin Hanbal ada mengajarkan kita satu kaedah. Niat ni tuan-tuan benda susah sangat, benda susah sangat. Cuma dia kata gini, inwil khaira fa innaka ma zilta bi khairin ma nawaita khairan. Dia kata apa? Niatlah nak buat baik, niatlah kebaikan. Niatlah kerana Allah. Sesungguhnya engkau sentiasa dalam keadaan kebaikan selagi mana engkau berniat untuk kebaikan. Selagi mana kita niat kerana Allah, insya-Allah kita sentiasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pesanan guru-guru saya ketika belajar di Syam, di Syria satu ketika dahulu. Sebelum saya balik ke Malaysia, dia kata, ya Nazmi, alaika bil ikhlas wa sidq ma Allah. Engkau nanti balik, engkau kena ikhlas dan benar kerana Allah. Seterusnya antara tanda kita berada di akhir zaman, wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqa ummahu. Apabila seorang suami itu lebih mendengar cakap bini dia daripada mak dia. Kalau mak cakap buat dono aja. Mak kata, engkau bila nak balik kampung? Lama sangat tak balik ni ha. Sorry lah mak, sibuk, busy, banyak kerja, meeting, outstation, bla 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 bla. Tapi kalau bini cakap sekali je, bang, jom balik. Okey. Gitu kan. Abang, bila kita makan betul? Jom mana? Okey. Tu jantan akhir zaman tuan-tuan. Minum tongkat Ali Powerade, minum tongkat Ali Powerade, kopi jantan, penakut nak mampus. Ni, kita berada di akhir zaman. Ramai orang macam tu. Kadang-kadang nak raya tu, mak tu kata, apalah salahnya pagi raya kau baliklah rumah mak dulu. Lepas tu kau baliklah rumah mak mentua kau yang sayang sangat dekat engkau tu. Mak kata macam tu kan. Pergilah balik kat mak mentua kau tu. Lepas pada kau jumpa mak, kau baliklah mak mentua kau. Alamak, tak boleh lah, nanti diorang kata apa. Kita kata macam tu. Padahal kita ni anak lelaki tuan-tuan. Nabi katakan, man ahakun nasi bihusni suhbati atau bihusni sahabati. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mesti aku berbuat baik dengan dia? Nabi kata, ummaka, mak kau. Qala summa man. Lepas mak siapa? Qala ummaka, mak kau. Qala summa man. Lepas mak siapa? Mak kau. 3 kali Nabi kata. Qala summa man. Qala summa abaka. Kali keempat baru Nabi kata, bapa engkau. Jadi kita anak lelaki, mak tu nombor 1. Isteri, Nabi kata apa dalam hadis, kalau dibenarkan makhluk sujud sesama makhluk, nescaya aku suruh isteri itu sujud kepada suami. Itu level suami. Kan? Bini tu kena sujud pada suami. Tapi nak kata kita di akhir zaman, kita dengan bini, gitu tuan. Wa aqa ummahu, derhaka kepada mak dia. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu. Dan kita berada di akhir zaman apabila anak-anak lelaki ini, kadang-kadang tu, yang tadi tu pesen takut bini. Yang ni pula pesen cukup jaga hati kawan-kawan. Kalau kawan panggil, jom, jom. Jom lepak, jom. Ajak, kawan ajak, jom, jom. Aku sponsor, aku support. Bila bapak panggil, wa aqsa abahu,
Bila abah kata, engkau bila nak balik? Abah ni sejak mak kau tak ada. Abah sunyi dekat kampung. Baliklah tengok abah ni. Abah tak ada kawan. Tengoklah abah macam mana. Kalau clear, kita orang baliklah. Okey baik. Kalau kawan ajak, tak payah tu clear. Line clear. Immediately. Masa tu juga. Ni berlaku juga di akhir zaman. Apabila kita anak lelaki mengutamakan kawan-kawan daripada bapa kita sendiri. Last-last, abah duduk rumah seorang-seorang. Bilalah anak aku nak balik. Sunyi dia pun bela ayam, bela kambing. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa zaharatil aswatu fil masajidi. Antara tanda akhir zaman apabila orang mengangkat suara di dalam masjid. Mengangkat suara ni bukan mengajar tuan-tuan. Kalau mengajar tak angkat suara, tidur korang. Mengangkat suara dengan bermaksud berniaga dalam masjid. Dia buat masjid tu macam pasar malam. Berniaga. Wasadal qabilata fasikuhum. Dan Nabi kata apabila sesuatu kabilah itu dilantik ketuanya orang yang paling fasik, yang paling jahil, tak erti agama. Ini pun banyak berlaku di dalam dunia dan juga berlaku di negara kita. Kan? Harap-harap negeri Kedah ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selama-lamanya dengan sebab keberkatan ramainya alim ulama di negeri ini, insya-Allah. Amin. Dan juga di negeri-negeri yang lain, insya-Allah. Amin. Wasadal qabilata fasikuhum. Apabila ketua sesuatu kabilah itu dilantik, siapa dia? Fasikuhum. Maknanya yang paling fasik. Fasik ni berbenda tuan-tuan. Yang mengekalkan dosa besar. Tak sembayang. Tak tutup aurat. Biarkan anak isteri mendedahkan aurat. Ad-dayus lam yajid urfal jannati yawmal qiyamah. Nabi kata suami yang dayus takkan dapat bau syurga di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Berapa ramai pada hari ini YB, MB, pemimpin-pemimpin negara yang masih tak reti bahasa, anak bini masih tak tutup aurat. Berapa ramai? Tak reti. Tak reti tutup aurat tu wajib. Benda pakai tudung dia panggil apa? Al-ma'lum minad dini bidarurati. Orang reti benda tu. Orang tahu aurat wajib ditutup. Berapa ramai orang tak reti? Bukan tak reti, saja buat tak reti. Fasik. Maka Nabi kata orang fasik inilah diangkat menjadi pemimpin. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Dan pemimpin diangkat daripada orang yang paling hina di kalangan mereka. Yang paling jahil. Buktinya apa? Bahawa banyak pada hari ini pemimpin-pemimpin kalau datang masjid minta jadi imam, confirm tak berani. Bagi imam begitu. Engkau pemimpin lah, jadi imam lah. Apa dia? Oh, time mengundi nak suruh pangkat kau. Time jadi imam. Kan? Ini yang berlaku di akhir zaman. Berapa ramai. Sebab tu di zaman dahulu tuan-tuan, al-khulafa'u al-arba'atu, 4 orang khalifah Nabi Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka lah khalifah, mereka juga imam. Begitu juga khulafah-khulafah yang lain. Mereka lah pemerintah, mereka lah imam 5 waktu. Kita pada hari ini mana ada? Kan? Adalah YB yang boleh jadi imam. Tapi yang tak berani jadi imam, berlambak kau tahu. Test baca Quran, tapi bagi mikrofon suruh karaoke, soft depan. Gitu tuan-tuan. Jangan main. Maka Nabi kata, di akhir zaman, za'imul qaumi arzaluhum. Pemimpin itu orang paling hina, yang paling jahil, yang paling tak reti, diangkat. Wa ukrima rajulu makhafata syarrihi. Dan seseorang itu dihormati bukan dengan sebab waraknya, bukan dengan sebab ketakwaannya, bukan dengan sebab ilmunya, bukan dengan sebab hubungannya dengan Allah, tetapi orang itu dihormati kerana apa? Makhafata syarrihi, kerana orang takut dia ni jahat. Kau jangan, dia ni kalau kau tak dengar cakap dia mampus kita, kau jangan. Orang takut macam tu. Dan ini juga tuan-tuan berlaku di setengah-setengah negara-negara umat Islam pada hari ini. Contoh macam dekat Syria tu kan. Kenapa Bashar Assad tak jatuh-jatuh sampai sekarang? Kenapa? Sebab orang takut kezaliman dia. Takut sangat-sangat. Ya amat takut. Orang bukan
hormat ke Bashar Assad tu. Tapi orang tahu dia jahat. Bunuh orang. Tangkap ulama. Tindas ulama. Sebab orang takut ke dia tuan-tuan. Terpaksa. Sampai macam tu. Dan itu sedang berlaku pada hari ini. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ. Dan Nabi kata apabila di akhir zaman ini terlalu banyak alat-alat muzik hiburan yang melalaikan. Kita ni tuan-tuan berhibur tu bukan salah. Kalau hiburan tak dibenarkan, kalau bunyi-bunyian tak dibenarkan, Allah takkan cipta burung ada suara yang merdu. Dan kenapa kita di kalangan manusia ini ada suara yang merdu? Kenapa? Maknanya hiburan itu dibenarkan. Tapi sekadarnya, jangan over. Gitu. Nak layan lagu sikit-sikit bolehlah. Tapi kalau kau layan sampai tak ingat sembahyang, mengaji tak ke mana, tu melampau. Tak boleh. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَادُ وَالْمَعَازِفِ. Apabila munculnya artis-artis penghibur-penghibur, orang cukup suka. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, tengok ceramah dengan muzik, mana lagi banyak dia punya view tontonannya, kan? Ceramah adalah ustaz yang power mungkin cecah ratus ribu. Tapi kalau lagu apa? Degup jantungku berdebar. Itu cecah juta yang kau tahu, juta. Juta Syekh. Jangan main-main. La haula wala quwwata illa billah. Wa syuribatil khumur. Dan Nabi kata apabila di akhir zaman ini minuman arak berleluasa. Kita bukan sekadar minum, siap kilang arak, kau tahu. Dekat Selangor tu ada 3 ke 4 kilang arak, kau tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Siapa yang bagi lesen, siapa yang bagi permit, siapa yang bagi tanah untuk buat kilang arak, kau tanggunglah dosa besok di hari akhirat. Kau tengoklah tak percaya, kau tengok tak percaya. Nabi dah kata benda tu dilaknat, dilaknat, dilaknat. Kau buat juga. Dengan alasan apa? Arak sumber ekonomi cukai terbesar di negara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inni bari'un bima fa'ala haula. Ya Allah, aku berlepas tangan dengan perbuatan orang-orang ini, ya Allah. Kilang arak besar. Malaysia dekat Selangor tu kilang Kasberg, tuan-tuan, besar bapak kilang Kasberg. Ana ingat sikitlah share cerita. Dulu, dah lama cerita ni tuan-tuan, lebih 10 tahun. Ada seorang bekas imam Masjid Al-Aqsa datang ke Malaysia bernama almarhum Al-Syekh Dr. Muhammad Mahmud Siam. Dia ni bekas imam Masjid Al-Aqsa, hidup dalam buangan. Dia datang Malaysia dan masa tu anak kena jadi penterjemah dia. Kita pun lalulah dekat Federal Highway, kalau orang tahu pernah pergi Shah Alam tu kan. Kilang tu belah kiri. Jadi Syekh ni dia suka tanya, ni bangunan apa, ni bangunan apa. Sampai kat tepi tu tuan-tuan dia tanya kat anak, ya Nazmi, syuh hadzal mabna. Ni bangunan apa ni Nazmi? Anak pun hara nak jawab. Takkan aku nak kata dia kilang roti. Anak pun kata, ya Sayyidi Syekh, hadza masna' li sina'atil khamri. Ini kilang buat arak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh tu kata. Terperanjat dia. Dia suruh driver tekan minyak kuat-kuat. Sebab apa? Kawasan ini mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kata macam mana? Orang kita degil. Pekak badak. Hati keras. Tak mau dengar. Tak mau berubah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Dan apabila umat akhir zaman melaknat orang-orang terdahulu. Ya, kita umat di akhir zaman kritik orang-orang zaman Nabi SAW. Memperlekehkan orang-orang yang hidup berjuang berjihad di zaman Nabi SAW. Kita orang di akhir zaman yang belajar tak apa-apa mengkritik ulama-ulama dahulu. Kita ulama dulu tak pandai, tak cerdik. Ulama dulu bla bla bla, ikut mazhab tu, ikut mazhab ni. Apa benda semua ni? Kecil. Macamlah kau cerdik sangat. Kau belajar dekat YouTube, kau nak cakap macam-macam. Baling kepala orang, botol baru tahu. Ni di akhir zaman tuan-tuan. Saya ada pengalaman sikit. Pernah saya mengajar satu office tuan-tuan ya. Di masa mengajar tu ada seorang budak muda, dia lunjur kaki depan saya. Dan syukurlah pada petang ni tak ada orang lunjur depan saya tuan-tuan.
Saya cukup pantang kalau saya mengajar orang lunjur kaki, saya cukup pantang, tuan-tuan. Anda kata, bro, bang, jangan lunjur bersila. Dia odoh. Dia kata, jangan lunjur bersila. Lepas tu kawan dia kata, kau ni ustaz cakap jangan lunjur lah. Dia pun tak lunjur, tuan-tuan. Habis bagi tazkirah, sembahyang Zuhur, dia tunggu kat luar. Dia kata, ustaz, saya nak tanya sikit. Apa dia? Tadi ustaz tanya, ustaz tak bagi saya lunjur, kenapa? Ada dalil ke? Pelamak kau ditanya ada dalil tu. Kan? Aku rasa nak smackdown Mamat ni, kau tahu? Dia tanya ada dalil ke tidak lunjur kaki ni? Tak boleh lunjur kaki. Nak je aku cakap, okey? Aku nak cakap kau balik nanti kau lunjur kaki kau dekat kepala bapak kau. Kan? Bapak kau kau lunjur depan muka bapak kau. Abah kata, kau kenapa kau ajak? Ada dalil ke bah? Melarang. Kau berani buat macam tu? Kau berani? Ini dia panggil al-adab, al-akhlaq. Itu pun nak dalil juga. La haula wala quwwata illa billah. Itulah mengaji dengan YouTube tak belajar betul-betul, jadi bongok, kau tahu. Ini yang berlaku, tuan-tuan, di akhir zaman apabila orang zaman sekarang mengutuk orang-orang terdahulu. Kata ulama dulu tak pandai, ulama dulu tak tahu benda, tak cerdik, bla 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 bla. Tuan-tuan tahu tak? Kemuliaan kita pada hari ini kena kembali kepada at-turath al-islami, peninggalan ulama-ulama silam. Islam hebat dulu dengan sebab at-turath al-islami, tuan-tuan semua. Maka Nabi kata apa? Wala'ana akhir hadhil ummati awalaha. Apabila umat di akhir zaman melaknat orang-orang terdahulu di kalangan para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama silam. Nabi kata bila berlaku semua benda ni yang saya sebut daripada mula tadi sampai yang last kali, falyartaqibu inda dhalika rihan hamra wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan wa qazzan wa ayatun tatabu'un kanizamin balin kuti'a silkuhu fatataba. Nabi kata bila berlaku semua benda ni, kau tunggulah. Akan datang angin yang berwarna merah, gempa bumi, berlakunya tanah runtuh, bala bencana, bala demi bala. Yang Nabi kata bala-bala ni berlaku macam mana? Seperti ibarat tasbih. Tasbih tu kita putuskan, maka dia jatuh. Berderet jatuh, kau tahu tak? Jatuh mana? Bala demi bala demi bala demi bala tanpa henti. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, tuan-tuan, sedikit perkongsian saya pada petang ini tentang realiti kita di akhir zaman. Nak tak nak, kita dah berada dalam zaman ini, tapi kita kena peringatkan diri kita dan kawan-kawan kita supaya berjaga-jaga di atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bersama dengan alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu bersama dengan golongan majoriti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali itu dahulu sebagai sedikit tazkirah kita pada petang ini. Ribuan kemaafan, saya minta kalau ada kekasaran bahasa. Dan untuk akhirnya ada sedikit pengumuman. Saya ada Ma'had Turas Al-Islami di Shah Alam dan kami sekarang dalam proses pembinaan Ma'had tersebut di Jalan Kebun. Dan kami ada pelajar lebih kurang 200 orang. Merupakan pengajian kitab talaqi, pengajian pondok lah kita kata, pengajian pondok di Shah Alam. Di Selangor ni, tuan-tuan, nak cari pondok susah. Tak macam Kedah, tempat orang alim, orang soleh. Tak macam Terengganu, tak macam Kelantan. Kita orang kat Selangor, jengkreng. Jadi kita usaha untuk buat pondok supaya ilmu turas, ilmu pengajian pondok dihidupkan kembali, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau nak berwakaf, kami sediakan kotak tabung di belakang sana. Sekian daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.